Upin dan Ipin. Tanpa mereka, siapakah saya? Terence boleh masuk juga sebenarnya. Sebab fizikal tu dah boleh. Fizikal tu dah boleh masuk geng. Tapi apapun, memang sesuatu yang sangat membanggakan bila mana kadang-kadang bila ke Indonesia misalnya, kalau kita sebut daripada Malaysia, Upin dan Ipin, betul-betul. Itu antara frasa yang sering dikenali ataupun frasa signature lah untuk dua kartun karakter ini. Baik, masih ada beberapa soalan berkaitan COVID-19 yang mungkin anda ingin tahu ataupun anda sering mendapat persepsi yang berbeza sehingga kan mungkin mengelirukan anda. Kita akan bertemu bual dengan seorang pakar yang sebenarnya tahu tentang bidang tugas yang utama ini, iaitu menjaga sistem pernafasan. Jadi kita akan terus bawakan persoalan-persoalan ini kepada beliau dan kita akan dapatkan jawapan sebetul-betulnya khas untuk anda. Terima kasih. Selamat datang Profesor Madya Dr. Ernest Poh Mar-En dari UMSC, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Doktor, pandangan Prof Madya sendiri, bagaimana sebenarnya Prof Madya lihat transition ataupun transisi daripada mula kita hadapi situasi ini dulu sehingga sekarang? Apakah pengetahuan ataupun dari segi kesedaran tentang impak COVID-19 kepada paru-paru? So dah hampir setahun setengah kita menghadapi pandemik ini. Sekarang ini kita dah lebih tahu kenapa virus ini boleh menyebabkan kerosakan pada paru-paru. Bukan sahaja virus itu saja, tapi sistem imunisasi badan kita yang telah bertindak sebagai melampau atau ekstrim, overdrive, dan ada kecederaan paru-paru yang akan berlaku lah. So kita lebih tahu sekarang sebab setahun setengah kita kaji situasi dan memerhati pesakit yang ada yang telah meninggal atau ada yang paru-paru dia mereka telah bercedera teruk atau ada yang telah sembuh sepenuhnya. Kita sudah observe, ada memerhati pesakit yang ada perbezaan, ada ciri-ciri, beberapa ciri-ciri yang kenapa pesakit ini tidak bertindak dengan betul, tidak sembuh sepenuhnya. Ada yang sembuh sepenuhnya, kita ada tahu lebih teliti sekarang. Jadi semua itu menimbulkan lebih banyak persoalan, tapi sebelum itu yang agak menyedihkan adalah BID, Brought in Dead, yang mana pada bulan lepas bila kita sering berkongsi data kematian yang masih tinggi, agak tinggi, masih dalam 3 angka. Ada juga sejumlah bilangan daripada rakyat Malaysia yang meninggal akibat COVID-19 yang dikatakan Brought in Dead. Jadi apa yang menyebabkan situasi ini, Prof Madya? Pada takat yang Brought in Dead atau BID yang agak tinggi, kita sedang menghadapi angka COVID-19 yang agak tinggi. Sehingga semua hospital pun penuh, ICU penuh, ward semua penuh. Sampai PKRC, pusat kuarantin dengan field hospital pun semua sudah penuh. Tapi masa itu kebanyakan kes yang lebih, simptom mereka lebih sedikit atau tak ada simptom langsung, mereka dikuarantin kat rumah. Kadang-kadang ada yang pesakit yang tidak sedar tentang ada tanda-tanda amaran, beberapa tanda-tanda amaran, atau mereka langsung tak ada simptom tapi kadar oksigen dalam darah sudah turun. Itu kita panggil hypoxia. So mereka tidak sedar tentang tanda-tanda amaran itu, dan bila mereka ada yang terjumpa kat rumah sudah meninggal atau ada yang tak sempat pun untuk datang ke hospital, bila mereka sampai ke hospital mereka sudah meninggal. Doktor, apakah kita lihat keperluan di sini untuk barangkali isi rumah itu ada oximeter di rumah untuk sekurang-kurangnya melihat? Saya dah bawa satu oximeter nadi kat sini. Keluhannya di kalangan warga masyarakat mungkin dia agak mahal sebenarnya harganya dan tidak semua mampu untuk mendapatkan oximeter ni. Sebenarnya harga dia sudah turun banyak sebab terlalu banyak, tapi kita I think kena alat ni agak penting untuk kita kuarantin kat rumah sebab kadang-kadang kadar oksigen macam saya cakap tadi dia berkurangan dalam darah, tapi sampai satu tahap tapi kita tak ada simptom, kita tak ada kesukaran bernafas, kita tak ada gejala-gejala langsung. So agak penting untuk dapatkan pulse oximeter ini. So harganya sekarang lebih kurang 100 lebih, tapi adalah penting untuk kita dapatkan alat yang telah diluluskan oleh Medical Device Authority kita. So pihak berkuasa yang menjaga medical device semua ini. So
I think kalau kita perlu kuarantin kat rumah adalah sangat penting kita memantau kadar oksigen dalam darah. Doktor boleh demokan kalau boleh tunjukkan demonstrasi bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana device ataupun gadget ini berfungsi. Okey, so tak tahu mereka boleh nampak ke kat sini? Kita akan zoomkan kepada tangan doktor untuk melihat bagaimana sebenarnya alat ini berfungsi. Ya. So sebenarnya agak senang, kita masukkan jari telunjuk ke dalam oximeter ini. Ada display tu kita boleh nampakkan ada satu waveform, ada dua nombor. 98%. So kadar ke atas tu, nombor ke atas tu kadar oksigen dalam darah kita. Orang biasanya sepatutnya 95 dan ke atas. Dan ke bawah itu nadi kita. So nadi kita sepatutnya 60 sampai 100. So yang ini 85 lah. So sekarang 99%. 98. So asalkan dia lebih daripada 95, kita adalah dalam tahap yang selamat, dan pematian ini kita kena buat 3 kali sehari. Dan sebab itu ia dimasukkan sekali dalam kit yang akan diagihkan kepada golongan B40 sebagai satu alat yang penting dalam kita menuju ke zaman endemik ini. Happy hypoxia yang disebutkan doktor tadi, boleh doktor ceritakan sedikit tentang keadaan itu sebenarnya dan apa yang rakyat perlu tahu tentang fenomena happy hypoxia ini? So hypoxia itu satu term medical. Hypoxia itu kita adalah keadaan bila kadar oksigen dalam badan kita kurang. So biasanya kita cakap kalau macam tadi 95% ke bawah adalah keadaan yang kita katakan kadar kekurangan oksigen. So itu hypoxia. Yang maksudnya happy hypoxia itu maksudnya kita punya kekurangan oksigen tu kita tak ada gejala langsung. Kita happy je. Maksudnya tak ada kesukaran bernafas, tak ada kegelisahan, tak ada berpeluh-peluh, tak ada jari-jemari jadi biru. So kita tak ada simptom langsung. So kita tak tahu pun macam kadar oksigen kita sudah rendah. Bila kadar oksigen kita rendah, organ-organ mungkin akan terjejas, kita mungkin ada masalah buah pinggang atau kesedaran tak betul, kesedaran tak betul, tak lalu makan, semua itu akan berlaku. So kita tak ada gejala langsung. Ramai juga yang ingin bertanyakan tentang long COVID. Apakah ini juga berkaitannya dengan sistem respiratory badan seseorang? So long COVID ni sekarang kita tak ada, sampai sekarang kita masih memerhatikan banyak pesakit yang sudah sembuh daripada COVID yang acute tu, penyakit COVID acute tu, tapi tak ada definisi yang betul-betul yang kita boleh terima sekarang, sebab negara-negara lain juga ada definisi yang berlainan. Contohnya kat Amerika Syarikat, kita katakan kalau simptom mereka berterusan 4 minggu dan ke atas, kita cakapkan dia long COVID. Tapi kat negara Britain pula kita cakap 12 minggu. So 3 bulan lepas you sembuh, kalau you ada simptom masih masa tu, kita cakapkan long COVID. So tak ada orang tahu definisi yang betul-betul untuk long COVID ni, asalkan simptom tu sama ada baru atau persistent dari penyakit yang acute yang lepas tu. Kalau dia berterusan untuk 4 sampai 12 minggu, ada yang berterusan sampai 6 bulan atau 1 tahun, kita cakapkan dia sebagai long COVID. Yang mungkin agak popular adalah perkongsian Richard Quest satu ketika dulu di CNN apabila beliau dijangkiti COVID, kemudian berkongsi pengalamannya hidup bersama long COVID. Jadi kesan-kesannya nampak lebih ketara kepada golongan warga emas dan juga mereka dengan komorbiditi. Betul. Adakah kita sedia maklum tentang kadar sembuh di kalangan long COVID ataupun kita masih sedang merungkai data itu? Banyak kajian tengah mengumpul data macam ini sekarang, masih berterusan ni. So kita tahu golongan yang 40 ke atas dengan ada komorbid atau obesity. Terutama ada satu studi kat Britain pun mengatakan bahawa golongan wanita ada 2 kali lebih banyak kerap dapat long COVID daripada golongan lelaki. So simptom-simptom mereka termasuklah macam kesukaran bernafas, kelusuan yang dengan aktiviti yang sangat minimal aja mereka rasa sangat-sangat letih. Ada yang tidak dapat konsentrasi mereka terganggu masa bekerja atau belajar. So ini antara ciri. Ada yang tak boleh tidur, insomnia, atau ada rasa kegelisahan yang terlampau atau rasa bimbang selalu. So ada
psychological effect, ada emosi mereka juga terganggu. Ini semua kita golongkan dalam long COVID ni. Doktor sebut tadi ada beberapa kategori, ada yang ialah yang tewas kepada COVID-19, tapi ada juga yang sembuh. Dan bila ia melibatkan organ pernafasan seperti paru-paru, merupakan satu yang sangat penting untuk kita semua tahu, bukan saja untuk diri sendiri, sekiranya ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang melalui situasi ini. Bagaimana untuk sampai ke tahap sembuh itu dari perspektif seorang yang berpengalaman dalam bidang perubatan? So, mula-mula kita kena asingkan kategori yang memerlukan oksigen. Golongan yang memerlukan oksigen maksudnya mereka ada risiko yang lebih tinggi, ada kerosakan, keradangan kat paru-paru. Bukan sebab sahaja yang tadi saya cakap yang virus itu mereplikasi dalam paru-paru, merosakkan sel paru-paru, tapi sistem badan kita, imunisasi kita jadi overdrive. Ada satu keadaan namanya reboot cytokine atau cytokine storm. Kita punya badan bertindak kepada virus itu sebagai dengan melampau. So, sistem imunisasi badan kita merosakkan badan kita juga. So ada beberapa ubat yang macam tocilizumab atau WHO ada ambil tahu tentang kajian ubat-ubat tertentu untuk merendahkan atau melemahkan sistem imunisasi badan kita supaya dia tidak terlampau untuk menyerang paru-paru kita. So ini adalah antara ubat yang kita perlu pakai bila pesakit menemui reboot cytokine yang kita cakapkan tadi untuk untuk melindungi paru-paru kita daripada proses keradangan yang terlampau, untuk mengelakkan fibrosis atau parut yang berlaku kat paru-paru kita. Ramai juga rakyat Malaysia yang telah sembuh daripada COVID-19, kadar sembuh yang agak tinggi. Apakah yang boleh mereka lakukan pasca COVID? Adakah mereka boleh bersenam? Adakah mereka boleh amalkan hidup seperti biasa ataupun terdapat langkah-langkah penjagaan yang perlu mereka amalkan? Biasanya kita akan menggalakkan senaman yang ringan, jangan terlalu kuat selepas sembuh daripada COVID. Tentu long COVID tu ada pesakit yang ada long COVID juga yang simptom kita cakap tadi. So kita memang menggalakkan senaman yang ringan, menjaga gaya hidup yang sihat juga, berfikiran positif. Semua itu akan membantu kita menghadapi long COVID ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Ernest Poh Maureen. Terima kasih atas penjelasan tadi, dan kita perlu